Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam. Sayyid Rabbi syrah li sadri wahlul 'uqdatam Rabbi zidni Allahumma sallallahu dan kata setengah mereka itu. Situ dah. Dah. Dan kata setengah mereka itu, yaitu mereka itu, yaitu ahli ataupun orang sufi, ahli tasawuf. Apa kata setengah mereka itu? Yakni maksudnya daripada orang-orang yang alim dalam ilmu tasawuf ataupun ahli sufi, orang tasawuf, orang yang beramal akan ilmunya. Barang siapa berpegang ia sesiapa atas yang lain daripada Allah Ta'ala. Mana sesiapa yang berpegang hati dia kepada yang lain daripada Allah, yang berpegang oleh hatinya. Jadi hati berpegang dan berharap kepada yang bukan Allah. Gitu. Jadi kita dah tahu yang lain daripada Allah Ta'ala semuanya adalah makhluk Allah, sama-sama lemah supaya kita juga. Dia juga adalah manusia, ya semacam kita. Maka kenapakah hati kita bergantung pada manusia atau berpegang kepadanya sedangkan dia juga lemah? Itu maknanya. Jadi sesiapa yang berpegang, berharap dan bergantung hatinya akan yang lain daripada Allah Ta'ala, maka yaitu berpegang atas yang lain daripada Allah dalam
gururnya arti berpegang dengan yang lain daripada Allah, maka orang itu berpegang dengan orang yang menipu. Menipu, gurur makna penipu. Dia juga tak boleh buat apa pun kepada kita. Jadi bila kita berharap bergantung pada sesama manusia, arti telah kita berpegang dengan orang yang menipu kita. Maknanya kita pegang dengan orang menipu. Dia tak boleh beri apa pun pada kita. Hakikatnya gitu. Cuma kita bergantung menopang pada zahir saja, secara usaha ataupun secara ikhtiar. Sedangkan pada hati kita tidak berubah, berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kepada pertolongan Allah. Adapun kita berhubung dengan manusia, minta pertolongan secara lahir, maka tidak menjadi suatu kesalahan, kerana manusia, makhluk Allah, adalah sebagai wasilah sahaja, sebagai perantaraan sahaja. Sedangkan kita betul-betul berpegang dan berharap kepada pertolongan Allah. Kita sentiasa memohon pada Allah. Adapun pada hak ikhtiar manusia, itu adalah kita ikuti secara lahir sebagai sebab-sebab sahaja. Sebagai sebab-sebab. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu daripada makhluknya merupakan seolah-olah alat bagi Allah. Manusia, makhluk Allah, ibarat sebagai manusia, sebagai alat kepada kezahiran daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu hati kita tidak lalai, hati kita tak lupa. Hakikatnya kita tidak bergantung dan kita tidak berserah pada yang lain. Hanya hati kita berharap dan bergantung pada pertolongan Allah Ta'ala juga. Ada pun mengambil kira dengan manusia, usaha, berikhtiar, berubat dan sebagainya, itu sebagai mencari jalan. Kalau-kalau berbetulan dengan kehendak Allah, maka kita mencapailah akan hajat kita. Walaupun kita mencapai ke suatu hajat daripada apa yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba Allah, namun itu hanya zahir. Sedangkan hati kita tidak berubah. Hati kita tidak berubah daripada semata-mata bergantung kepada Allah Ta'ala semata-mata. Itu dia. Maka ini suatu sebab perkara yang tidak dilarang, tidak ditegah oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi merupakan perbuatan amalan manusia, gerak-gerik kerja alam, ini merupakan fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Merupakan fitrah Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dalam alam kejadian ini ikut fitrah yang ada pada peraturan di sisi perundangan, undang-undang, peraturan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Kita mendatangkan suatu kesihatan hidup adalah daripada usaha ikhtiar yang kita dapati daripada ubat-ubatan, yang mana ubatan yang itu juga manfaat yang telah Tuhan jadikan. Itu makna. Maka iaitu yang berpegang, orang yang berpegang
berharap semata kepada manusia atau makhluk, maka iaitu berpegang atas yang lain daripada Allah dalam gururnya, arti kita dalam kena tipu daya. Kalau berpegang semata-mata, kerana bahawasanya gurur itu yakni makhluk yang menipu tu, dikirakan makhluk sebagai penipu lah kalau kita berpegang kepadanya semata-mata. Kerana bahawasanya gurur itu, manusia yang atau makhluk yang sebagai disifatkan penipu, tiada kekal. Makhluk tiada kekal. Itu dia. Dan tiadalah kekal sesuatu yang lain daripadanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang kekal selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Jadi selain daripada Allah, semuanya binasa depano belaka. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah, dah begitu, dah bila kita dah faham, kita dah sebenar yakin yang kekal ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah semata-mata daripada Allah, pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah jangan engkau berpegang melainkan atas yang sentiasa atasmu daripadanya anugerahnya. Tak kala dah kita faham gitu, maka hendaklah jangan engkau berpegang. Hati kita jangan duk pegang, jangan duk berharap. Hati kita jangan berharap, jangan berpegang melainkan atas yang sentiasa, yang atas Tuhan, atas Allah yang sentiasa, yang kekal atasmu, yang kekal, yang sentiasa atasmu daripadanya, daripada yang sentiasa, yang kekal itu yakni Allah, yang sentiasa daripadanya anugerahnya yang kekal itu. Arti yang sentiasa anugerah pada kita, berkekalan, sokmo-sokmo memberi anugerah kepada kita, memberi pertolongan kepada kita, bukan yang lain, hanya Allah jua. Tidak yang lain memberi pertolongan kepada kamu, bukan yang lain sentiasa memberi anugerah kebaikan untukmu. Malaikat sebenar yang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ hati kita biasa apa betul tauhid kepada Allah. Keluarkan makhluk daripada hati kita. Keluarkan makhluk daripada hati kita. Jangan kita bergantung kepada sesama kita makhluk Allah. Hati tetap bergantung kepada pertolongan Allah, harap kepada anugerah Allah dan limpah kurnianya. Allah sentiasa beradat sama-sama berkebaikan kepada kita. Hanya dengan manusia itu sebagai pegang zahir, berzahir saja, ataupun ikhtiar, ataupun usaha, ataupun melakukan sesuatu yang diusahakan oleh manusia
yang dicari ikhtiar oleh manusia untuk memberi kebaikan kepada kita. Jika kita dapati kebaikan itu sememangnya daripada pertolongan Allah, bersebab atau berwasilah oleh usaha manusia, ikhtiar dia, cari jalan baik daripadanya. Sedangkan itu juga muafakat ikhtiar usaha dia dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita sebut pada suatu hadis, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa yang Allah Ta'ala kehendak ada, kana, nascaya ada. Dia Tuhan kehendak sihat, kita dapat sihat. Dia Tuhan kehendak rezekikan kita, dapat rezeki kepada kita. Bila Allah Ta'ala mau melakukan sesuatu pada kita yang kedatangan dugaan Allah, bala, sakit, sebagainya, itu sudah ditetapkan oleh Allah pada azali. Sampai masa pada kita tetap berlaku. Tidak ada siapa pun yang dapat tolak daripada qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya masya Allahu kana, apa yang Allah Ta'ala mahu ada, dapati kepada kita, kana, tetap ada. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa saja yang Allah Ta'ala tidak mahu adakan, yang Tuhan takkan ada, tak mahu memberi sesuatu yang kita kehendak, maka tak boleh ada. Tak boleh ada. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menjadikan sesuatu pada kita, sama ada kita mendapati atau juga yang kita tak dapati, ini sesuatu yang sudah ditentu dan ditetapkan oleh Allah pada azali kepada kita dah. Oleh itu, orang yang ada sufi, ahlillah, tetap berpegang pada asal, berpegang pada asal. Bila dapati, syuhud pada Allah yang mu'ti. Kalau tak dapati, syuhud pada Allah yang mani'. Yang mani'. Kedua-duanya adalah sifat Allah, ataupun daripada makna bagi sifat Allah Ta'ala. Al-mu'ti ismun min asma'illah al-husna. Al-mani' juga ismun min asma'illah al-husna. Mu'ti, Allah yang beri, tak ada siapa yang boleh beri. Mani', Allah yang menyekat, tak ada siapa yang boleh menghalang dan menyekat daripada qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah azali. Orang yang ahlillah, ahli sufi, tetap dia faham, tetap dia berpegang, dan tidak mudah menjadi suatu perasaan kecewa ataupun putus harapan. Sebab ini semua yang berlaku, mereka yakin dan mereka faham segala-galanya sudah ditentu dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna tetap berpegang dengan demikian. Dan kata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, ada air, boleh air tak ada. Dia kata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, yang punya tarekat Asy-Syadziliyah, tarekat Asy-Syadziliyah. Apa kata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu?
Bermula orang yang sufi itu. Tak apa. Tak sini dah. Bawa ke sana. Bermula orang yang sufi itu, orang yang ahli tasawuf, orang ahli tasawuf, yaitu siapakah yang dimaksudkan dengan orang sufi? Macam manakah sifat-sifat ataupun ciri-ciri ataupun perangai yang ada wujud daripada orang sufi? Tabiat orang tasawuf belah mana? Perangai orang tasawuf macam mana? Itu. Ini. Katanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, bermula orang yang sufi itu yaitu orang yang tiada cenderung kepada makhluk. Hati orang tasawuf tetap mentauhid pada Allah dengan suci. Suhud hati betul-betul kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Mulia, berpegang semata-mata kepada Allah yang satu. Hati tetap suci bersih, menunaikan kepada benar-benar ubudiyah bagi Allah, menyempurnakan sifat abdi kepada Allah Ta'ala. Ini perangai ahli sufi. Tidak mudah dengan bergelisah bila Allah Ta'ala menduga sesuatu kesusahan, dan tidak mudah hilang, maknanya tidak mudah jadi lebih perasaan di hati apabila Allah Ta'ala anugerah sesuatu anugerahnya. Bahkan tetap dia pandang apapun yang dapati kepada kita ini sebenar-benar datang daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keadaannya. Tiada condong kepada makhluk. Hati tak condong pada makhluk dan tidak begitu hebat kepada makhluk, dan tidak berasai perasaan hebat ataupun malu kepadanya, kepada hamba Allah. Ini perasaan, sifat dan perangai, ciri-ciri yang ada pada orang sufi. Dan sentiasa mengerjakan bagi segala yang dijanjikan Haqqu Ta'ala. Itu dia. Inilah perangai orang tasawuf, kedudukan ahli sufi. Tabiat perangai dia ialah dan sentiasa sokmo-sokmo mengerjakan bagi segala yang dijanjikan oleh Haqqu Ta'ala. Apa dia? Segala yang disuruh oleh Allah, segala yang diperintah oleh Allah. Maka orang ahli sufi sentiasa menjunjung akan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melaku suatu yang tidak beradab dengan Allah, bahkan menjunjung apa saja daripada perintah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan katanya, kata Abul Hasan Asy-Syadzili lagi, dan katanya pula, dan katanya pula, yakni kata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili lagi, bermula yang memeliharakan hati. Tu. Bermula yang memeliharakan hati daripada segala kejahatan itu atas 4 perkara. Jadi artinya menjagakan hati daripada jatuh kejahatan ialah jaga pada 4 perkara. Bila kita jaga 4 perkara ini, maka kita selamat daripada jatuh kepada kejahatan. Dan beginilah sifat-sifat yang sedia ada perangai kepada ahli sufi. Mana 4 perkara? Pertama, bertamaktan hati serta Allah Ta'ala. Yakni bertamaktan hati serta Allah Ta'ala, maksudnya tiap-tiap melihat sesuatu, syuhud hati kepada Allah. Mana lihat sesuatu, maka pandangan mata, sedangkan pandangan hati, syuhud dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimananya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi. Tidak aku melihat akan sesuatu melainkan aku pandang Allah padanya, pada sesuatu. Arti itulah daripada menunjuk kepada keadaan orang sufi macam itulah juga. Yakni sebagaimana yang diisyaratkan oleh sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bahawa Rasulullah tidak pandang matanya kepada sesuatu perkara makhluk Allah, sedangkan hatinya terus hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa semuanya adalah kembali pada Allah. Setiap sesuatu yang dilihat menunjuk kepada pekerjaan Allah, kepada kehendak dan tadbirnya. Arti lihat apa saja pun ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah keadaan pertamaktan hati orang-orang yang sufi dengan Allah. Satu. Kedua, benci barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Arti setiap perkara yang dibencikan oleh Allah Ta'ala, maka orang sufi juga memandang benci daripada perkara-perkara yang jahat dan yang salah dengan Allah, yang dibencikan oleh Allah, maka juga orang sufi pandang benci, tidak suka kepada benda yang semacam itu. Ketiga, tiada menilik kepada yang diharamkan Allah Ta'ala. Ketiga, tiada menilik, tiada memandang kepada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itulah sifat perangai sedia yang 4 perkara yang menjaga, memelihara daripada jatuh kepada kejahatan. Keempat, tiada memindahkan kedua qadamnya, tidak memindahkan kedua tapak kakinya, yang tiada mengharap
sawabullah. Tiada mengharap sawabullah, yakni pahalanya Allah dalamnya, dalam sesuatu. Artinya apa yang orang sufi menggerakkan tapak kaki adalah bergerak untuk mendapatkan pahala dan bergerak untuk sebenar-benar menjadikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedudukan, sifat-sifat dan perangai yang ada pada ahli sufi. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Maka Maha Suci Allah, maka Maha Suci yakni Allah yang memberi ilham akan mereka itu ahli sufi dengan husnuzanni padanya, pada Allah, yakni Allah Ta'ala. Maksudnya Allah sentiasa memberi ilham kepada mereka itu, pada ahli sufi, ilham di dalam sentiasa menyangka baik terhadap Allah. Jadi hati, perangai yang ada pada ahli sufi, apa-apa pun sentiasa menyangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pada hadis yang sahih, hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Rasulullah, mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda zanni abdi bi, ana inda zanni abdi bi falyazunna bi khaira. Itulah kama qala, sebagaimana qala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Allah menceritakan hadis kursi. Maksudnya ana, aku, katanya Allah, aku inda zanni abdi bi, aku adalah berada di sisi sangka baik hambaku. Jadi Allah Ta'ala mengikuti sangka baik kita kepadanya. Bila kita sangka baik pada Allah, mendapati sesuatu, maka kita akan dapati. Kerana Allah Ta'ala mengikuti sangkaan kita yang baik terhadapnya. Oleh itu, falyazunna bi khaira, maka hendaklah menyangka oleh hambaku dengan daku adalah baik. Oleh itu kita letak akan sangkaan kita di hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah sentiasa dalam sangkaan baik. Oleh itu juga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada orang sufi dengan ilham dalam hati mereka, wujud perasaan sentiasa berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Sangka baik ini sifat tabiat yang ada pada hati orang sufi. Ini merupakan ilham daripada Allah Ta'ala terhadap mereka itu. Allah Ta'ala yang Maha Suci daripada memberi atau memasukkan sangkaan yang tidak baik dalam hati orang yang sufi ini. Kan orang sufi sentiasa hatinya bersih, suci, benar-benar jujur dalam mengabdikan diri bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan memutuskan segala
angan-angan mereka itu. Jadi Allah Ta'ala juga memberi ilham dalam hati orang sufi. Allah Ta'ala juga memberi ke dalam hati mereka itu, memutuskan segala angan-angan mereka itu ahli sufi daripada yang lain, daripadanya Allah. Bermaknanya Allah Ta'ala jadikan hati mereka itu tidak memikir langsung kepada perkara yang condong kepada yang tidak baik. Kerana mereka sentiasa suci, bersih hatinya, dan sentiasa hatinya dengan perasaan benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka sentiasa membanyakkan zikrillah, jadi hati mereka ini dilimpahi dengan kurnia nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kelakuan mereka itu ahli sufi, zahir mereka itu dengan batin mereka itu sama, serupa. Molek kelakuan mereka di luar, maka sedemikianlah molek dalam hati mereka itu juga sama. Tak wujud sifat orang panggil sifat munafik, tak wujud sifat menipu daya. Eloklah di luarnya dan elok juga di dalamnya. Sentiasa ikhlaskan abdi diri beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana inilah, yakni kerana orang sufi diilhamkan oleh Allah Ta'ala dalam sentiasa sangka baik kepada Allah dan memutuskan segala angan-angan mereka itu daripada barang yang lain, daripada nyonya Allah. Maka kerana inilah kata muallif, yakni al-Imam Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, maka kerana inilah, kerana yang tersebut atas dua perkara yang dianugerah Allah terhadap orang sufi. Pertama, ilham husnuzan billah. Yang kedua, Allah Ta'ala memutuskan hati mereka daripada berangan-angan pada yang lain. Maka kerana inilah kata muallif, illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasbihi. Illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasbihi. Elok baca illam tuhassin zannaka bihi li ajli husni wasbihi fahassin zannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Illam tuhassin zannaka bihi li ajli husni wasbihi fahassin zannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak. Wallahu a'lam.
Aqidatun Najin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tafsir situ. Dan tafsir qiyamuhu ta'ala binafsih. Dengan tiada berkehendak kepada tiap-tiap daripada mahallun, yakni zat, dan mukhassis itu, yakni penjadi, istilah bagi setengah mutakallimin, dan yaitu yang masyhur pada istilah setengah mereka itu mutakallimin. Gitu. Jadi dia kata, hak dalam ilmu usuluddin kita berkenaan membicarakan sifat, satu daripada sifat kamalat bagi Allah yang merupakan wajib atas kita mengenalinya Allah, iaitulah antara sifatnya yang kita mengaji hari ini, itu qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan sudah kita mengaji dah sikit dulu. Sekarang masih dalam membicarakan qiyamuhu, sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia kata di sini da tafsir. Tafsir maknanya huraian, penjelasan daripada ulama ilmu kalam, ilmu tauhid. Da tafsir qiyamuhu ta'ala binafsih, tafsir dengan tiada berkehendak kepada tiap-tiap daripada mahal. Jadi Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada mahallun. Maksudnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat yang lain. Sebab Allah dirinya itu adalah zat yang wajibal wujud. Jadi Allah Ta'ala diri dia itu sudah zat dah. Dia zat dah. Tuhan ni zat dah. Allah zat, nama bagi Tuhan yang wajibal wujud. Zat yang wajibal wujud. Allah. Sekarang dalam qiyamuhu ta'ala binafsi, iaitu Allah tidak berhajat kepada mahallun. So, arti qiyamuhu ta'ala binafsi dalam tafsir yang masyhur ni, istilah ulama mutakallimin mentafsirkan qiyamuhu ta'ala binafsi dengan dua maknanya. Satu, Tuhan tak berhajat pada zat kerana dia sudah zat dah. Yang kedua, Allah Ta'ala tak berhajat pada penjadinya sebab dia yang menjadikan segala-gala. Berlaku tafsir dua makna ni atas kelakuan yang masyhur dalam istilah usuluddin, istilah mutakallimin. Makna tafsir dengan dua cara gini ikut secara yang masyhur, hak sahur, gitu. Jadi bila mentafsirkan makna qiyamuhu binafsi dengan dua makna ni, so Tuhan tak berhajat ke zat yang lain.
Yang kedua, dia tak berajak pada penjadi. Tafsir begini merupakan tafsir bagi makna qiyamuhu binafsi secara yang sahih. Hak sahih. Tu dia. Hak ma'ruf. Faham tu? Hak ramai-ramai. Hak ghalib kita mengetahui, pelajari qiyamuhu binafsi, dua makna inilah. Satu, la yahtaju ila mahallin wala ila mukhassis. Tuhan tak berajak ke zat yang lain sebab diri Allah adalah zat yang wajib al-wujud. Yang kedua, mana qiyamuhu binafsi? Allah tidak berhajat kepada yang menjadikan, kerana dialah Tuhan yang menjadikan segala-gala, semua perkara. Itulah masyhur kata dia. Istilah yang masyhur merupakan istilahi, maknanya tentang yang berlaku dalam ilmu usuluddin, istilah-istilah dia. Tak lagi dah dalam mana-mana ilmu pun dia ada menyebutkan tentang istilah-istilah di dalam sesuatu ilmu. Ilmu tauhid, istilah secara dia. Ilmu tasawuf, istilah secara dia. Ilmu nahu, istilah secara dia. Ada istilahi belaka. Istilah, jadi perkataan yang biasa digunakan pakai untuk kebaikan bagi suatu ilmu. Tengok lagi. Dan pada istilah setengah mereka itu mutakallimin, bahwasanya dengan makna tiada berkehendak kepada mahallun jua, maka hanyalah. Tu dia. Ada juga setengah ulama kalam mentafsirkan qiyamuhu binafsi hanya sekadar Tuhan tidak berajak kepada zat sahaja, tak mari kepada penjadi, tak sebut dah, pakai son ni je. Ada juga dalam istilah ilmu usul, dalam memberi reti makna qiyamuhu binafsi hanya kepada Allah, tidak berhajat kepada zat sahaja, tidak menyebut tentang tak berhajat kepada penjadi. Sebab kerana cukup dengan bahawa Allah itu qidam, cukup dengan reti sifat qidam. Tuhan sedia, wujud dia, tak ada siapa menjadi. Adanya Allah sedia kala, sudah ada sedia kala dah, tak ada siapa yang menjadikan dia. Oleh itu, bila dah memberi faham sepenuh dengan makna qidam, reti dengan makna qidam, Tuhan sedia kala, tentulah reti Tuhan tidak ada penjadi. Sebab penjadi-penjadi ini orang yang kena jadi benda baru. Kita, Allah tidak perlu sebut lagi penjadinya, sebab dah tak ada penjadi. Kerana wujud Allah adalah sedia kala, tak ada yang siapa menjadikan dia, dan tidak juga dia menjadikan dirinya sendiri. Bahkan adanya Allah ada sedia kala lagi dah, ada sedia kala lagi dah, tidak ada awal, tidak ada akhir. Gitu. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Itu dia. Itu dia. Maka hanyalah, kenapakah setengah ulama usuluddin menyebut tentang makna qiyamuhu tu sekara je, bukan dua perkara. Itu maknanya. Sebab kerana bahawa tiada berkehendak Allah tu, kerana bahawa tiada berkehendak, yang tiada berkehendaknya Allah,
kepada mukhassis itu maklum daripada sifat kidamun. Tak kena royak ada mukhassis ni, sebab Allah Ta'ala sudah kita maklum dah, sudah kita faham dengan cerak terang. Tuhan ni bersifat dengan kidam. Bila kidam, tentu dia tidak baharu. Tak, kalau dia tak baharu, tentulah tak ada penjadi. Tak kena kata dah masalah mukhassis tadi, tak kena bahar. Cukup dengan tak berajak Tuhan pada zat dah. Cukup untuk memberi reti pada qiyamuhu bi nafsi. Itu makna. Boleh faham dah? Jadi begitulah. Dalam usuluddin pun ada juga berlaku perkhilafan ulama. Tapi khilaf ulama, perselisihan ulama merupakan rahmatun pada kita. Tak kena kita duk bosan dah. Sebab kerana ulama selisih rahmatun. Ikhtilaful ulama rahmatun, katanya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaful ulama, perselisihan ulama, rahmatun, ada rahmat pada kita. Sebab ada kala suatu hukum yang diputuskan oleh ulama, suatu yang kita rasa agak berat. Ada pula yang menjadi suatu perkhilafan yang ada ringan. Oleh itu bila kita tak upaya nak yang berat, kita ambil yang kita boleh padan pakai. Inilah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, hikmah hukum Allah ada berselisih faham ulama, sesuatu perselisihan itu memang rahmatun lil alam, rahmat bagi hamba-hamba Allah. Kerana orang tak boleh nak ambil satu jalan, tak boleh upaya, ada pula jalan yang lain. Ini penjelasan untuk menjadi sesuatu yang kita dapat memakai secara pilihan yang dapat kita pilih. Ketahui olehmu, dia sebut dengan data ketahui olehmu, supaya kita ambil tahu, supaya kita ambil pengertian secara boleh faham jelas, boleh faham terang maknanya. Ketahui olehmu bahawa segala maujudat itu, ketahui olehmu bahawa segala maujudat itu, mana segala yang ada ni, maujudat segala yang maujud, segala yang ada ni, sama adanya ada Allah dalam bicara ni, sama adanya makhluk juga dia ada kait dengan bicaranya qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Sama ada kita tumpu perbicaraan pada adanya Allah dan juga adanya makhluk. Tengok dia kata, ketahui olehmu bahawa segala maujudat itu dengan nisbah kepada mahallun, kepada zat, dan mukhassisun, kepada penjadi itu, empat bahagi. Dalam membicarakan tentang di dalam permasalahan tentang bicarakan mahal zat, dalam membicarakan mukhassisis penjadi, dalam membicarakan dua perkara ini ada hubung kait wujud padanya empat perkara. Ada hubung kait bercara dalam masalah ni, ada berlaku empat perkara. Tengok empat perkara, empat bahagi. Mana? Satu bahagi
Satu bahagi tiada berkehendak ia satu bahagi itu. Satu perkara tu tiada berkehendak ia kepada mahallun, kepada zat. Dan tiada berkehendak ia satu bahagi ini kepada mukhassisun, kepada penjadi. Apakah dia? Apakah suatu yang tidak berkehendak kepada zat dan juga tidak berkehendak kepada penjadi. Jadi suatu ni zat pun dia tak berkehendak, tak nak dah. Penjadi juga dia tidak nak. Apa dia benda? Tengok. Dan iaitu yang tiada berkehendak pada zat, pada mahal, dan juga tak berkehendak kepada mukhassis. Apa dia? Iaitu zatullah ta'ala. Tu jawapannya. Jadi hak tak berajak ke zat, tak berajak kepada penjadi, itulah zat Tuhan. Itulah zat Tuhan. Zat Allah tak berajak kepada zat yang lain. Yang kedua pula, dia tak berajak pada penjadi, yakni zatullah ta'ala. Zat atau diri Allah, zatullah, diri Allah, dia tidak berajak dah pada zat yang lain lagi. Kerana Allah itu adalah dia sudah zat. Diri Allah adalah zat, diri zat yang wajibal wujud. Dia zat dah. Maka bila dia zat dah, tentulah tak ada berajak pada zat yang lain. Tu. Hak yang berajak ke zat itu adalah sifat. Sifatlah kalau berajak ke zat yang lain. Sedangkan Allah sudah dirinya adalah zat. Bila diri Allah Ta'ala itu sudah zat, tentu dia tak nak lagi ke zat yang lain. Kalau perdu takdir Tuhan ni berajak ke zat yang lain lagi, bermakna diri Tuhan bukanlah zat, bahkan kena kata sifat lah. Kerana yang berajak ke zat tu sifat. Kalau Tuhan juga berajak ke zat yang lain, tentulah Allah diri dia bukan zat, bahkan kena kata dia sifat. Kerana yang berajak ke zat adalah sifat. Gitu maknanya, sifat. Kalau kita katalah Allah Ta'ala juga, kalau kita kata Allah Ta'ala itu sifat, maka mustahil. Sebab kata mustahil, diri Allah itu sifat, kerana diri Allah bersifat, ada pada Allah punya sifat yang banyak daripada sifat-sifat kamalat. Diri sifat banyak pada Allah Ta'ala. Maka pada Allah Ta'ala punya sifat-sifat kamalat, pada diri Allah Ta'ala punya sifat-sifat kamalat, dan tentulah Allah dirinya bukan sifat. Pasal kaedahnya sifat dia tak boleh nak berdiri dengan sama-sama sifat. Gitu. Bila ada di Tuhan sifat, punya sifat yang banyak, sifat nafsiyah pada Tuhan, salbiyah pada Tuhan, ma'ani pada Tuhan, maknawiyah juga ada di Tuhan. Bila Tuhan punya sifat-sifat ini, tentulah sifat Tuhan ni kena berada pada diri zat Tuhan. Sifat kena ada di zat. Sebab kerana menjadi kaedah akliyah dah, sifat dia tak boleh menumpang sesama sifat. Oleh itu sekarang di Tuhan ada sifat. Nafsiyah pun ada, salbiyah pun ada, ma'ani pun ada,
Maknawiyah pun ada. Tentulah sifat-sifat ini berada pada diri zat. Oleh itu kesimpulannya, Allah zat adalah dia zat yang wajib ada. Allah zat yang bersifat dengan segala sifat-sifat ketuhanan, uluhiyah, rububiyah. Situ. Itu maknanya. Boleh reti ke? Boleh faham? Ni abang usuluddin pula. Ni ada usul. So, tu bahagian satu bahagi. Bahagi yang pertama. Dan satu bahagi. Ni bahagi yang kedua ni pula. Dan satu bahagi berkahana ia Allah. Ada. Dan satu bahagi berkahana ia satu bahagi ni. Dan satu bahagi, mana satu bahagi ya pula, sebahagian satu bahagi pula berkehendak ia satu bahagi kepada kedua-duanya. Ni bahagi yang kedua. Hak yang kedua, satu bahagi berhajat kepada kedua-duanya. Ni bahagian yang kedua, suatu yang berhajat kepada zat dan juga berhajat kepada mukhassis, kepada penjadi. Apa dia? Apa dia bendanya? Itu persoalan. Apakah yang berhajat kepada dua perkara ni? Berhajat ke zat pun nak juga, kepada penjadi pun dia nak juga. Apa dia? Jawabnya. Ini jawab. Dan iaitu yang berhajat, berkehendak pada kedua-duanya. Aradun, yakni arad, sifat. Arad mana sifat? Segala yang baharu. Tu. Jadi bila berhajat ke kedua-dua sekali, nak ke zat juga, penjadi juga dia nak. Ini adalah jawabnya arad. Arad lah yang berhajat pada dua perkara. Apa dia arad? Sifat. Sifat benda baru. Arad sifat benda baru. Seperti sifat kita. Sifat kita ni. Sifat kita melihat, mendengar, ada kita umpamanya. Maka sifat-sifat kita ini dia berhajat kepada dua perkara. So dia berhajat nak tupai diri kita. Yang kedua pula, dia berhajat pada Tuhan yang menjadikan. Ni sifat pendengaran kita, sifat penglihatan kita, sifat tenaga kita, sifat kehendak kita, sifat melihat kita. Sifat-sifat kita ni sememangnya dia kena tupai diri zat kita. Makna kata sifat-sifat kita saat ni dia tak boleh nak bawa diri sendiri. Bahkan sifat-sifat tersebut dia kena tupai akan badan kita. Sebab pendengaran ada di tubuh kita, penglihatan ada pada jasad kita, sifat kudrat tenaga Tuhan beri ada di badan kita, sifat iradat juga ada pada hati kita. Maka sifat-sifat ni adalah menumpai kepada diri kita. Nak cabut tubik, asing suku, pendengaran, penglihatan, perkehendak, nak cabut tubik daripada kita, melazat tubuh kita suku, sifat kita cabut suku, bolehkah? Boleh. Bolehkah kita nak cabut warna ni? Warna hijau di kertas ni, kita nak cabut tubik belajar duduk suku, kertas suku, bolehkah? Boleh. Tak boleh. Sebab kerana sifat ni, arak ni sifat, tetap dia kena tupai kait, tupai kertas, kena tupai zat benda. Arti sifat nak cabut asing suku,
Diri kertas suku tidak boleh. Sebab sifat mesti dia kena wujud pada diri suatu benda. Dia nak cabut asal sendiri mustahil. Mustahil. Oleh itu samalah sifat-sifat kita tadi, dia kena berajak pada dua perkara saat ni. Pertama, dia berajak pada diri kita, nak tupai diri kita. Pendengar dia, penglihatan kena tupai kita. Lepas tu, lagi dia berajak kepada Tuhan yang menjadikan. Kalau Tuhan tak buat dengar, kita kena tuli. Kalau Tuhan tak buat melihat, kita kena jadi tak nampak mata, orang panggil buta. Kalau Tuhan tak buat kehendak, tak tahu hala tuju ke mana. Gitu maknanya. Jadi oleh itu, sifat arak kita saat ni, dia nak kepada dua perkara. Berkehendak pada dua perkara. Pertama, sifat-sifat kita menumpang jasad kita. Pertama. Yang kedua, sifat-sifat kita berhajat kepada penjadikan dia, yakni Allah. Jadi artinya kesimpulan, sifat kita yang baru berhajat pada dua perkara. Satu, berhajat pada zat tepat tu pengen dia. Yang kedua, berhajat kepada Allah yang menciptakan sifat ini. Itu dia benar. Itu maknanya. Dan satu bahagi, bahagi yang ketiga pula. Dan satu bahagi, yang bahagi yang ketiga. Tiada berkehendak ia satu bagi ni. Dan satu bahagi, tiada berkehendak ia satu bahagi ini kepada mahallun, kepada zat. Dan berkehendak ia kepada mukhassis, kepada penjadi. Jadi bahagian yang ketiga, persoalannya suatu yang tidak berajak kepada zat, tetapi dia berajak kepada pencipta. Ada 4 perkara saat ni. Gaya bahagian ada 4 perkara bahagian. Bahagian yang 3 ni, suatu yang berajak kepada, suatu yang tidak berajak kepada zat dah. Jadi bahagian yang ketiga ni, suatu yang tidak berajak dah kepada zat yang lain, tetapi dia berajak pada yang menjadi. Gapo dia tanyanya? Ni pun nak jawab. Macam teka-teki kita mengaji ni. Jadi bahagian ketiga ialah suatu yang tak berajak kepada zat yang lain lagi. Tak berajak pada mahal, tak berajak pada zat yang lain. Tetapi dia berkehendak kepada penjadi. Apa dia tanya? Apa dia benda tu? Ke zat tak sedah, ke Tuhan no. Apa dia? Macam teka-teki lah mengaji. Tengok. Dan satu bahagi, tiada berkehendak ia pada mahal, pada zat yang lain. Dan berkehendak ia kepada mukhassis. Apa dia? Apa dia? Jawapannya. Dan iaitu zat segala yang baharu. Tu jawabnya. Hak tak berajak lagi ke zat yang lain, tetapi berajaknya kepada Allah yang menjadi. Jawabnya, itulah orang kata zat ya baharu. Ni zat kita ni, zat kita, tubuh kita ni, kita tak berajak dah kepada tubuh lain. Tak gitu ke? Adakah kita berajak ke tubuh lain lagi? Ke badan lain lagi yang kedua? No. Tak ada ajak dah, kita ada dah ni. Sekarang kita mewujud dah.
Duk ada diri kita, tak ada dah. Oleh itu, nak pada tubuh badan lain lagi, nak pada diri lain, hak duk ada dah ni, kita tak berajak dah pada diri yang lain. Sebab kita cukup daripada dengan diri yang sudah ada di kita. Kita ni diri dah kan ni? Ni kita ni jasad dah ni. Duk setakat ni jasad. Jisim ni. Jasad dah kita ni. Oleh itu, zat kita ni, jasad kita ni, kita tak berajak lagi pada jasad yang lain. Namun, tetapi kita berajak kepada Allah yang menjadikan. Jadi artinya zat kita ni, kita tak berajak dah pada zat yang lain. Sebab kita sudah zat dah. Tetapi kita berajak kepada Tuhan yang menjadikan kita. Kalau Tuhan kita nak kepada zat yang lain, kita tak sidah. Sebab kita ada zat dah ni. Ni ha. Botol ni. Takkan dia nak buat botol lain, dia pergi botol ni cukup lah. Botol. Ni dia pergi botol ni. Dia tak berajak dah pada yang zat lain. Sebab dia ni, zat dah mewujud dia. Ada dah dia ni. Oleh itu, dia berajaknya kepada apa? Pada penjadi. Penjadi dia buat lagi. Dia ada penjadi. Namun, botol sudah ada dah. Sekarang, pada zat dia, dia tak mahu dah. Yang dia berajak kepada pembuat dia. Itu dia. Macam kita lah juga. Zat kita, kita tak mahu dah pada zat yang lain. Namun, kita berajak kepada Allah yang menjadikan kita. Zat kita tak berajak dah pada zat yang lain, tetapi zat kita mahu pada Allah. Gitu. Inilah dikatakan satu bahagi tak berajak ke zat yang lain, tetapi berajak kepada mukhassis. Itu maknanya. Itu dia. Ini orang panggil jenis falsafah. Jenis falsafah ni, mantik. Falsafah. Sebab usuluddin kita, hak ahli sunnah, aliran salaf, aliran khalaf adalah berunsur falsafah dan mantik. Ini mantik. Gitu dia. Ini falsafah. Ini yang panggil falsafah israfiyin. Falsafah dia ada dua. Israfiyin, masyaiyin. Falsafah israfiyin, usuluddin yang ada pada kita ini. Al-Sunnah wal Jamaah atas aliran mazhab Al-Asy'ari Abi Mansur Al-Maturidi berasaskan kaedah falsafah dan mantik. Supaya kita dapat mengawal dan pertahankan akidah kita daripada serangan-serangan unsur yang jahat daripada Mu'tazilah ataupun Jabariyah ataupun bagaimana orang-orang yang berpahaman sekular. Itu dia. Itu falsafah israfiyin hak kita ni. Yang kedua, falsafah masyaiyin. Hak masyaiyin falsafah daripada Mu'tazilah dan Jabariyah dan ahli sekular risma. Dan tiada berkehendak ia, ini keempat. Dan tiada berkehendak ia sesuatu kepada mukhassis, tak berajak lagi kepada penjadi. Ada yang keempat, bahagian yang keempat, tidak berajak kepada, tiada berkehendak ia kepada mukhassis. Apa dia? Dan iaitu yang tidak berajak pada penjadi, tak berkehendak pada mukhassis, iaitulah sifatullah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah tidak berkehendak kepada zat, tidak berkehendak kepada sifat Allah, kata dia. Dan tiada berkehendak ia pada mukhassis, iaitulah sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala berhajat, tiada berhajat pada mukhassis. Sifat Allah Ta'ala tiada berkehendak dan tiada berkehendak ia, tidak berhajat ia
kepada mukhassis. Jadi sifat Allah Ta'ala tidak berhajat pada penjadi, pasal dia sifat Tuhan dah. Sifat Allah memang sifat Allah, sifat Allah yang qadim. Maka sifat Allah dia tidak berhajat, tidak berkehendak pada mukhassis, tidak berhajat pada pencipta, sebab dia sifat Allah. Maka yang tak berhajat, tak berkehendak kepada mukhassis, apa dia? Yakni sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat bagi Allah tidak berhajat pada penjadi. Itu dia. Dan sungguhnya telah jahat adab oleh Fakhrul Razi. Ini katanya dalam kitab ini menyebutkan Imam Fakhrul Razi ada menyebut atau ada mengibarat suatu cakapan dalam ilmu usuluddin, dikirakan percakapan dia ini jatuh kepada kurang beradab dengan Allah Ta'ala. Ini kita akan datang kita bertemu lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala alihi Allahumma anfa'na wazidna wa la tanqus. Allahumma ja'alna Allahumma ighfir lana warhamhum ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل جمعنا وتفرقنا من بعد ولا تجعل اللهم فينا. هب لنا مسيئا لمحسننا ومقصرنا، وهب لنا الكل بوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا. سبحان ربك رب العزة